aku dulu dah jadi Sungai Kerayong. Sungai Kerayong. Dengan hujan turun berterusan selama lebih dari 24 jam menjadikan banjir besar 2022 di Selangor adalah antara tragedi yang akan diingati selepas ini. Keadaan selepas banjir dilihat seakan tsunami kecil di mana pelbagai barangan rosak dan musnah di sekitar kawasan terlibat. Sebenarnya, banjir bukanlah situasi asing lagi. Namun kali ini nampaknya Malaysia seperti tercari-cari dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi, dalam video kali ini kita akan mengupas serba sedikit berkenaan isu ini. Hujan yang berterusan tanpa berhenti-henti akan menyebabkan banjir berlaku. Tidak dapat dielakkan fenomena cuaca umpamanya musim monsun. Jumlah hujan luar biasa yang menyebabkan banjir berlaku direkodkan oleh Jabatan Kaji Cuaca pada musim tertentu. Di kawasan-kawasan rendah, air hujan akan dialirkan ke sungai. Sungai yang dipenuhi air akan melimpah keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air. Sistem perparitan yang dibina serta ianya terlalu kecil dan cetak. Jumlah air yang banyak menyebabkan air melimpah keluar dari parit menyebabkan banjir kilat berlaku. Semasa tinjauan dibuat, penduduk sekitar melaporkan kesan-kesan banjir. Banjir telah memberikan beberapa kesan buruk terhadap semua hidupan. Kesan ini akan menyebabkan manusia mengalami dua kerugian yang besar. Salah satunya adalah mengenai pencemaran banjir. Apabila banjir berlaku, bahan toksik seperti bakteria, parasit, sisa industri, baja dan raja perosak akan mengalirkan ke sumber air yang digunakan oleh manusia secara terbuka pada setiap hari. Ini akan menyebabkan diarrhea, disentri, kolera, hepatitis bakteria dan penyakit lain jika manusia minum air daripada sumber air tersebut. Ini juga akan mempengaruhi kesihatan dan kehidupan manusia. Pada waktu yang sama, sumber air yang tercemar juga akan menyebabkan kematian haiwan ternaga dan kerosakan harta benda seperti sofa, televisyen, peti sejuk dan lain-lain. Selain itu, rakyat juga harus menanggung kos rumah, peralatan dan kenderaan yang rosak akibat banjir. Banjir boleh menyebabkan gangguan lalu lintas. Yang paling penting, banjir juga menyebabkan kerosakan kepada kenderaan. Kenderaan adalah alat pengangkutan yang sangat penting bagi ramai orang. Orang ramai menggunakan pengangkutan sendiri untuk pergi bekerja dan mencari rezeki. Kerosakan kepada kenderaan memerlukan mereka untuk membayar banyak wang untuk perbaikan. Ini adalah satu kerugian yang besar bagi orang yang berpendapatan rendah. Banjir bukan sahaja menyebabkan kemusnahan dan kerugian harta benda dalam skala yang besar, bahkan juga mengakibatkan kehilangan nyawa manusia dan haiwan. Banjir akan meragut banyak nyawa, tidak kiralah manusia ataupun haiwan. Banjir kilat menyebabkan ramai orang tua dan kanak-kanak di rumah tidak dapat menyelamatkan diri. Ini menyebabkan ramai yang maut akibat banjir. Kapasiti sistem pengparitan bandar untuk membawa air telah berkurangan akibat penyelenggaraan saluran pengairan dan parit yang lemah yang mengakibatkan banjir. Masalah banjir berkilat akan timbul selagi longkang tersumbat. Lebih banyak serpihan memasuki sistem aliran dan hujan lebat berterusan. Selain daripada membersihkan longkang dan parit, kerajaan perlu membaiki perangkap sampah untuk menangkap sisa dari mengalir ke sungai atau hilir. Menurut Encik Asmadi, seorang pihak kontraktor yang melakukan pungutan sampah sebanyak 12 kali dalam tempoh masa sebulan, beliaunya berkata berdasarkan rekod sebanyak 1.1 hingga 1.3 tan sampah yang dikutipkan dalam tempoh sebulan, dan jumlah terbesarnya adalah botol plastik. Kawasan perangkap sampah di Sungai Batu di sini dipenuhi oleh pelbagai jenis sampah termasuk sofa dan televisyen. Bayangkan kawasan tanpa perangkap sampah, dan inilah yang menyebabkan banjir.
Menggunakan kaedah teknologi Jepun dalam mengawal banjir atau dikenali sebagai MAOUDC, Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, iaitu pembinaan terowong gergasi bawah tanah untuk mengalihkan banjir. Kita sudah sedia maklum bahawa negara Jepun ini adalah salah satu negara yang terbaik di dunia dalam mengawal banjir. Teknologi ini berfungsi mengalihkan air banjir dari bandar Tokyo ke Tokyo Bay dengan efisien sehinggalah banjir menjadi bedah. Jika di Malaysia, Kuala Lumpur sudah pun memiliki terowong ini, iaitu terowong Smart Tunnel, tapi adalah sangat berbeza dengan teknologi Jepun, di mana terowong Smart Malaysia tidak berskala besar berbanding Jepun. Terowong gergasi Jepun adalah seluas 2 padang bola dan mempunyai kedalaman 50 meter dari bawah tanah yang dilengkapi 5 buah tangki berbentuk silinder yang berkedalaman sehingga 70 meter dan 30 meter dan ukuran terowongnya yang sepanjang 6.4 km. Okey, oleh itu pihak kerajaan perlu berhasrat menggunakan kaedah yang dipraktikan di Jepun ini bagi mengatasi masalah banjir kilat di Kuala Lumpur. Ini adalah sebagai langkah jangka masa panjang. Kempen kesedaran perlulah giat dijalankan oleh semua pihak mengenai isu ini untuk membuka mata orang ramai bahawa pentingnya menjaga sistem perparitan dan tidak membuang sampah merata-rata. Justeru, kerusakan alam sekitar seperti pembuangan sampah dan sistem perparitan tidak terancang adalah jenayah ekologi. Apabila hujan turun tiada takungan air, dia cepat turun ke perkampungan dan bandar, menenggelamkan, maka terjadilah banjir besar. Dengan kata lain, pendidikan bertujuan melahirkan insan yang sejahtera. Secara tersiratnya, seseorang yang sejahtera itu mempunyai falsafah di dalam diri. Pada masa yang sama, seseorang yang sejahtera itu juga haruslah boleh mengimbangi sifat kompetitifnya dan merendah diri dalam berkolaborasi serta bekerjasama demi mencapai keharmonian dan kemakmuran. Kita semua adalah khalifah yang bertanggungjawab untuk memelihara bumi yang kita kongsi bersama. Ada kalanya kita perlu berkolaborasi bagi memastikan pembangunan yang dijalankan adalah pembangunan yang lestari. Terima kasih kerana menonton kami daripada Kumpulan 2. Semoga bertemu lagi.